اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Qadar Allah, baiknya dan jahatnya, bahawasanya sekalian perkara tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sama ada sekalian perkara tu berlaku di bumi, berlaku di langit, sama ada sekalian perkara tu berlaku di dunia, sama ada berlaku di hari akhirat. Sekalian perkara, sama ada elok seperti ta'ah atau keji seperti maksiat. Sekalian perkara hasil ia, berlaku ia sekalian perkara, terjadi ia sekian perkara dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perbuatan Allah ni atas muwafaqah, atas bersetuju, atas bertepatan, selaras kehendaknya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah ni bila ni? Pada sedia kala. Kehendak Allah pada sedia kala, qadim, azali. Kehendak Allah pada sedia kala. Jadi beriman dengan qadarnya dan beriman dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya. Artinya diperjelaskan lagi. Apa makna qadarnya, baiknya dan jahatnya? Sekalian perkara, sama ada elok seperti ta'ah atau keji, jahat seperti maksiat, hasil ia dengan perbuatan Allah atas muwafaqah kehendaknya kehendak Allah pada sedia kala. Ini erti bagi qadarnya baik dan jahat. Beriman macam sebut terdahulu, beriman dengan makna mengaku putus di hati, percaya sepenuhnya di hati, itu beriman. Adapun timbul ataupun tak timbul zauq, rasa kecak di hati, di batin hati basirah kita, itu pembicaraan maqam ihsan. Pembicaraan maqam ihsan, yang mana maqam ihsan yang akan dinyatakan di hadapan, sebab kita duduk di bawah tajuk pembicaraan iman, yang mana agama merangkumi tiga: Islam, iman, yang ketiga di bawah tu ihsan. Jadi sekarang ni kita duduk bicara iman. Adapun berkaitan dengan rasa kecak di basirah, itu pembicaraan maqam ihsan dia panggil. Mana maqam ihsan? Ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat akan Allah dengan basirah. Itu maqam ihsan. Kecak di batin, rasa di batin, ingat di batin, itu maqam ihsan. Yang kita duk bicara sekarang adalah iman. Iman dengan makna mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati, walaupun hati tak ingat sekalipun. Ingat tak ingat hati, itu bergantung kedudukan maqam ihsan tu. Ka'annaka tarahu, seperti engkau melihat akan Allah, itu dipanggil maqam musyahadah. Ahli syuhud, siapa? Maqam aulia. Hak ni hak dinyatakan dalam kitab-kitab haqiqah dan kitab hikam contohnya, dan kitab adurun napih contohnya. Mereka cerita berkaitan dengan maqam ihsan. Adapun kita duk bicara sekarang adalah tajuk iman. Beriman dengan qadarnya, dengan makna mengaku putus di hati,
berpegang kejap di hati dengan qadarnya, qadar Allah baiknya dan jahat. Kemudian apa makna qadar Allah baik dan jahat ni? Bahawasanya sekalian perkara sama ada elok seperti ta'ah atau keji seperti maksiat, hasil ia berlaku ia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sekalian yang berlaku tu perbuatan Allah, bererti perbuatan selain daripada Allah tidak bekas sama sekali. Tu situ. Sama ada selain pada Allah itu makhluk Allah yang paling besar, malaikah sekalipun, tidak bekas sama sekali. Sebab sekalian perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Itu je tajuk rukun iman yang keenam. Sekalian perkara terdetik di hati sekarang, contohnya marilah di hati tu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkelip mata yang memandang sekarang, bergerak nadi kita sekarang, kesemuanya adalah hasil jadi daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita berpegang ada pilihan ikhtiar dan ada perbuatan usaha yang dipanggil kasbun, tetapi pilihan kita, perbuatan kita duduk di bawah sekalian perkara perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu nak pergi pada pembicaraan ikhtiar dan usaha, yang mana di pembicaraan ikhtiar dan usaha ni keluar dua pegangan yang terpesong, yang masyhur namanya iaitu Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah dan Jabariyah ni dia terpesong di pembicaraan ikhtiar dan usaha. Jadi kita kena kemah bab ikhtiar usaha tu. Takut terpesong jadi Qadariyah dan Jabariyah. Tetapi sebelum daripada kita pergi kepada ikhtiar dan usaha, kita kena mengaku putus di hati hak ni dulu. Kena kejak di hati hak ni dulu. Sekalian perkara yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin, perbuatan Allah ni terdetik di hati, perbuatan Allah. Berkelip mata memandang, perbuatan Allah. Didatangkan. Nak cerita hak halus, terletik di hati pun perbuatan Allah. Pilihan hati. Pilihan hati. Pilihan hati ni dia peringkat-peringkat ni, terdetik ni khawatir sahaja. Terdetik di hati pun perbuatan Allah. Daripada khawatir naik pada hadis nafsi, perbuatan Allah. Pergi kepada hamun azmun pun perbuatan Allah. Kita pun pilih nak melakukan satu perkara. Kalau terdetik di hati pun perbuatan Allah, takkan pilih hati kita tu mutlak hak kita, perbuatan Allah juga. Dan kitab Minhaj mengatakan berkelip mata yang memandang pun perbuatan Allah. Dan usaha kita dengan anggota kita ni bukan perbuatan Allah, perbuatan Allah juga. Ni jangan lari daripada sekalian perkara yang berlaku hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita boleh faham bab ikhtiar usaha. Kalau kita sini kita lok-lek tak mengaku putus lagi, tak kejak lagi di akidah kita, pergi pada ikhtiar dan usaha, dia mudah jadi Qadariyah. Dia mudah jadi Qadariyah. Akhirnya ikhtiar kita, pilihan kita mutlak. Allah jadi dah di akal kita ni, Tuhan jadikan di kepala kita ni ada akal, ada otak. Akal otak tu yang memilih sendiri. Allah tidak menentukan. Sampai masa pula kita menggerakkan tubuh badan untuk menghasilkan pekerjaan. Dah Allah letak dah gagah di tubuh badan kita kan. Gagah itulah yang pula yang menghasilkan pekerjaan.
Dia lari daripada ni. Sekalian perkara perbuatan Allah. Lari hak ni jadi qadariyah ni. Kemudian kalau berhenti sini saja, sekalian perkara perbuatan Allah tidak diperjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan ikhtiar dan usaha, mudah jadi Jabariyah pula. Sekalian perkara perbuatan Allah. Lepas tu kita tak ada apa satu, Tuhan belaka, hak berlaku Tuhan belaka, tak ada pilihan, tak ada perbuatan, jadi Jabariyah pula situnya. Kalau berhenti setakat di tajuk rukun yang keenam tanpa kita mendalami pembicaraan rukun iman yang keenam ni. Tetapi jikalau kita tak mati hak ni, sekian perkara perbuatan Allah ni, dia akan lucuk gi kepada qadariyah apabila pembicaraan ikhtiar dan usaha. Kalau berhenti setakat sekian perkara perbuatan Allah, tak diperjelaskan ikhtiar dan usaha, disandarkan kepada kita, akhirnya kita tak ada apa satu Tuhan belaka. Maka bercanggah dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaya Allah kami yang sembah. Kami sembah, Tuhan kata. Dalam ayat tu kata kita yang sembah. Kalau kita tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, tak ada nak budu tu, bercanggah dengan nak budu kami sembah. Kemudian dah kami sembah tu, kami mutlak ni. Ini rukun iman ni, sekian perkara ni. Yang kita baca ayat sebelum tu, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat sebelum tu, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mana ni? Rabbil alamin, Rabb, Tuan yang hakiki, Tuan yang sebenar-benarnya, Tuhan yang menjadikan, yang mencipta, yang memiliki, yang mempunyai, yang mendidik, yang membela, yang mengasuh, yang mendokong, yang menyara. Itu Rabb dipanggil. Rabb makna dia banyak. Siapa Allah? Allah Rabbil Alamin. Kesemuanya duduk di bawah Rabbil Alamin. Sekalian itu adalah marbub bagi Allah, yang diatur, yang disusun, yang dimiliki, yang segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang kenang. Pergi pada ikhtiar dan usaha pula, tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan jangan lari daripada tajuk rukun iman yang keenam. Ini panggil beriman, mengaku putus di hati sekalian perkara. Ini pegangan kita. Kalau kita duduk bercakap, saya buat, awak buat, saya buat, awak buat, itu hanya percakapan sandar kepada asbab zahir. Itu tak ada salah apa-apa. Siapa buat ni? Saya buat. Saya pilih, saya susung, saya atur, saya yang buat. Tak ada apa-apa pun, tak ada salah pun. Jangan sombong, sudahlah. Itu je. Buat comel ni, siapa buat comel ni? Sayalah yang buat comel. Nak boleh jadi comel tu, Allah beradanglah kena buat kerja, tak boleh buat kerja cincai-cincai. Takkan jadi comel. Kerja beradang, kerja cermak ni jadi comel gini ni. Siapa tu? Sayalah. Buat kerja comel gitu, barulah kita, barang kita laku, kita angkatlah kata comel molek. Tadi je lah, jangan sombong, sudahlah. Tak ada salah apa-apa pun. Itu hanya percakapan sandar kepada hak zahir. Al-lughah tu benar ala zahir, bina atas zahir. Zahirnya kita buat, kita pun katalah kita buat. Dan pegangan kita orang yang beriman, ini yang pegangan kitanya. Sekalian perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bererti selain dari perbuatan Allah, makhluk, kainat, tak bekah sama sekali. Itu je. Sekalian perkara cukup mudah. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sekalian perkara. Macam sebut dah berulang kali. Contohnya tak payah contoh-contoh. Kalau tanya ini
Ini tak ada sekalian perkara. Habis setakat tu je. Faham situ, pegang kejap di akidah. Cuma hak bab kita usaha tu kita kena kemah pula situ. Takut telajak jadi terundur jadi Jabariyah. Terundur jadi Jabariyah. Tapi kalau dak kejap sekian perkara ni perbuatan Allah, telajak jadi Qadariyah. Dua-dua tutur pesong belaka. Ada orang pula kata tak ada dah Qadariyah, tak ada dah Jabariyah sekarang. Yang ada sekarang ni dia kata apa ni? Apa ni? Nasionalis dia kata. Apa lagi? Pluralisme. Apa lagi? Liberal. Tak ada dah. Qadariyah Jabariyah tak ada. Orang kalau kita dengar ada orang kata tak ada tu, cuba tanya dia Qadariyah tu apa benda sebenarnya. Jabariyah tu apa benda sebenarnya. Yang itu tak ada. Kadang-kadang orang kata tak ada ni kita tak kenal pun Qadariyah tu apa perkara, Jabariyah tu apa perkara. Apa tak adanya sekarang? Qadariyah Jabariyah lebih berat daripada Qadariyah pun ada Qadariyah hak pandangan muktamad hukum kafir lagi dosa besar. Akidah yang fasik, akidah yang mubtadi', akidah yang dosa besar, akidah yang bid'ah, yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi. Pandangan muktamad tidak menghukum Qadariyah kafir. Sekarang ni bukan Qadariyah, bahkan lebih berat dari Qadariyah pun ada lebih berat dari Qadariyah pun ada. Seduk ceritalah Qadariyah Jabariyah. Cuma terdahulu Qadariyah Jabariyah ni dia ada guru dia. Dia ada kitab dia. Mu'tazilah ni gitu. Di awal Islam. Bahkan ada khalifah-khalifah Islam yang terpengaruh dengan Mu'tazilah ni. Yang mana asal Mu'tazilah sama ada Qadariyah ke Jabariyah, dia ada sejarah panjang. Dia ada guru, dia ada ulama dia dan dia ada kitab dia. Cuma apabila ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ni dia kuat. Di awal Islam dia kuat. Apabila ulama di sunnah wal jamaah ni kuat, akhirnya Qadariyah Jabariyah dia akhirnya jadi pupuh. Orang dah ikut. Orang dah ikut. Jadi kalau kata kitab tak ni pakai mati gitu je. Ni asalnya. Ni dia panggil Qadariyah Jabariyah, lipatan sejarah ni. Asal dia gitulah. Tetapi contohnya Qadariyah ni sebab tu kadang-kadang kau tadilah bukan kata Qadariyah. Sebab nak jadi Qadariyah ni kena ngaji juga. Mana Qadariyah? Tuhan letak tenaga di tubuh kita. Ni, tenaga ni kita berasa gagah kan? Kita berasa gagah. Kan ada lagi hak pasal dok roh, pun senang dak habis. Maknanya gagah. Kita makan jadi gagah kita. Jadi gagah ni Tuhan buat, bukan makanan tu yang buat. Maka bila Tuhan letak gagah di tubuh kita, sampai masa gagah itulah yang memainkan peranan pula, yang menggerakkan tubuh badan kita, yang menghasilkan pekerjaan yang kita lakukan. Main mana tu boleh gerak tubuh badan? Allah buat, bukan. Gagah yang Tuhan letak di kita yang buat. Kemudian kita buat ni, terhasil pekerjaan. Siapa buat Gagah yang di kita ni yang Tuhan letak tu buat, bukan Allah dah. Itu Qadariyah. Adapun kalaulah kita berpegang gagah ni tak ada kaitan pun dengan Tuhan yang letak, sampai masa gagah ni dengan sendirinya yang menjadikan hasilan kerjaan kita, itu bukan Qadariyah, itu kafir ijma' ulama'. Kata bukan Qadariyah, kadang-kadang hak kafir pun ada. Hak Qadariyah ni tak ukur kafir, sebab kudrah, tenaga, reng yang ada di kita ni, yang bekah ni, Allah yang bubuh reng tu. Tenaga kudrah di tubuh kita ni, Tuhan yang bubuh. Sebab tu pandangan muktamad tak hukum kafir, sebab dia ada lagi kait dengan Allah. Dia ada sakut dengan Allah. Ada sakut ke mana? Betul lah, gagah tu yang menghasilkan pekerjaan, tapi gagah tu mari mana tu? Allah yang bubuh. Ni. Sebab tu tak hukum kafir. Tetapi kalau kita menghasilkan pekerjaan dengan tenaga yang ada di kita sendiri, yang mana tenaga ni bukan Allah yang jadikan di kita, tu kafir, tu bukan Qadariyah.
Jadi mana Qadariyah pun nak kena ada ngaji juga. Kalau tak ada ngaji, kadang-kadang berat ada Qadariyah lagi. Tapi di awal Islamnya memang dia ada kitab, dia ada guru, ada ulama dia. Cuma pupu tu kalau learning pun timbul Qadariyah Jabariyah tu mungkin yalah daripada pemahaman sendiri ke macam mana ke. Lepas tu dikatakan lipatan sejarah. Cuma pegangan Mu'tazilah kalau mengikut waktu saya royaknya yang diamal oleh puak-puak Syiah, yang dipegangi oleh puak-puak Syiah. Pegangan Mu'tazilah ni dipegangi oleh puak-puak Syiah. Bab pegangan lah, bab syariat tu salah bab lain pula. Ini bab pegangan. Jadi mungkinlah kalau ada timbul Qadariyah Jabariyah pun dia tak sama dengan hak di awal Islam dahulu yang mana mereka ambil daripada guru mereka dan ada kitab. Cuma yang berlaku terpesong macam contoh Jabariyah ni yang menafikan ikhtiar dan usaha, mereka tidak berpegang mereka ada ikhtiar dan usaha, semuanya Allah Ta'ala belaka. Ni kadang-kadang timbul daripada salah pengajian. Salah pengajian contohnya macam mana? Salah pengajian contohnya mereka baca kitab-kitab hakikah, kitab hikam, kitab adurun napih dalam keadaan syariat pegangannya tidak mantap. Kena ingat molek, kalau syariat pegangan tidak mantap, baca kitab-kitab hakikah hukumnya adalah haram. Kena mantap, kena kejap bab pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi beliau tidak mantap pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam kitab hikam contohnya, selagi kita merasai kita ada pilihan, selagi kita merasai kita ada perbuatan. Kita rasa tak kita ada pilihan, kita rasa tak kita ada perbuatan. Ini bukan kata mari ni kita yang pilih, kita yang putusan, dan mari ngaji ni kita yang buat. Selagi merasai seumpama tu kita ada pilihan, kita ada perbuatan, kita ada tadbir susun atur kehidupan kita, belum lagi ma'rifatullah, belum lagi mentauhidkan Allah dan kita hikam. Dan kita hikam ni dia bukan pembicaraan makrifah permulaan agama akidah ni. Dia bukan membicarakan tauhid orang kita ngaji dalam bab akidah ni. Dia membicarakan makrifah aulia, makrifah khasah dia panggil. Dia membicarakan tauhid aulia, tauhid khasah tu. Maknanya selagi kita merasai kita ada pilihan dan perbuatan, berarti kita belum maqam fana. Bila kita belum maqam fana, kita belum makrifah peringkat aulia, dengan bahawa kita bukan wali lagi. Apa masalahnya? Tak ada apa-apa pun. Tetapi bila dia tidak mantap dalam bab pegangan, belum makrifatullah. Selagi kita merasai ada pilihan dan perbuatan, belum makrifatullah. Bila belum makrifatullah, semaya bang Tuhan tak terima. Dia pergi pada makrifah hak fardu ain, hak pegangan. Oleh kerana selagi merasai ada pilihan dan perbuatan, belum makrifatullah, semaya puasa Tuhan tak terima, akhirnya nak semayang tak ada, Tuhan belaka. Nah ni sebab tak makrifatullah. Kalau kita masih lagi merasai kita ada pilihan dalam perbuatan, maka nak semayang tak ada, kita ni pilihan kita tak ada, perbuatan kita tak ada. Tuhan belaka. Boleh berdiri pun Tuhan, boleh angkat tangan takbir pun Tuhan, boleh baca Fatihah pun Tuhan, boleh rokok pun Tuhan. Itu Jabariyah. Hak tu bukan boleh buat-buat tu. Tapi dia tak mantap pegangan ni lah. Bunyi kata belum makrifatullah, tak takut ke? Memang takut. Tapi makrifatullah mana tu? Makrifatullah permulaan agama. Belum makrifatullah permulaan agama, memanglah semayang Tuhan tak terima. Imam pun tak sah lagi. Tapi dalam kitab mana ada ayat belum makrifatullah? Dalam kitab hakikah, maknanya belum sampai maqam hakikah. Kenapa? Belum sampai maqam aulia. Sebab tak naik maqam fana lagi. Tak ada salah apa-apa pun. Apa masalahnya? Maknanya dia baca kitab hakikah, dia pegangan pun tak lepas. Ni timbul jadi Jabariyah tempat kita ni. Akhirnya Tuhan belaka. Itu Jabariyah. Kalau hak Qadariyah tu tak tahulah macam mana. Tapi biasa hak jumpanya bukan Qadariyah.
hak berat ada qadiyah laginya. Dah lah, daripada sama-sama kan. Kita buat jadi. Akhirnya kita berpegang, kita yang menghasilkan pekerjaan sendiri. Kita menghasilkan pekerjaan tu macam mana tu? Dengan kudrah yang Tuhan letak kita. Tak ada tu. Lepas tu, kita menghasilkan pekerjaan kita sendiri-sendiri. Tak berkait pun dengan perbuatan Allah. Dan tidak berkait pun dengan tenaga yang Tuhan letak kita. Kita menghasilkan pekerjaan dengan sendiri-sendiri. Sebab memang kita kuat sama-sama. Oh, tu bukan qadariyah. Oh, tu kafir. Ijma' ulama'. Maknanya, kita sekarang ni, hak masalah pahaman-pahaman baru tu, hak plural ke, liberal ke, hak tu dia tolak habis tu, tolak agama tu. Kita nak bicara ni bab kepercayaan, bab iman. Yang mana kadang-kadang orang yang tidak tolak agama, dia konon-kononnya beragama, bukan hak jenis plural ke liberal. Apa nak plural ni? Agama sama belaka tau, kan gitu. Maknanya walaupun pada zahirnya kita ikut jalan agama pada zahirnya, semayang, puasa, tapi kadang-kadang tak ada oning ni. Ini yang kita nak bicara sekarang. Hak jenis tu hak tambah agama tu, dia buang habis agama Islam, iman, ihsan, memang dia bokeh habis. Hak tu puak lain tu. Hak kita nak bicara sekarang ni, orang Islam semayang, puasa dak tinggal, akidah kemah ke tak? Ni nak bicara. Ni nak cerita bab qadariyah Jabariyah ni. Kena cerita. Masalah pahaman baru tu, tu ceritalah bagi mereka-mereka yang memahami pahaman baru tu. Adapun kita hok duk sejak surah ni, nak sebut nama pun tak pandai. Gapo puak tu pun kita tak tahu puak tu puak. Agama sama. Agama menyuruh pada kebaikan belaka. Sama saja agama. Sampai pernah timbul percakapan agama betul belaka, masuk syurga dengan jalan masing-masing. Allah. Islam masuk kok pitu dia, hak agama lain masuk kok pitu dia. Ada orang bawa, orang cakap gitu, tapi ngaku Islam dia cakap gitu. Hak tu hak tu sesuatu lain. Kita nak bicara hak ni hak bab akidah. Yang mana terkadang bab Islam semai puasanya okey, tapi bab akidahnya tidak ada. Kena ceritalah qadariyahnya macam mana, jabariyahnya macam mana. Jadi qadariyah jabariyah dia berkait dengan ikhtiar dan usaha. Jadi sekalian perkara perbuatan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, atas muwafaqah, atas bersetuju kehendaknya kehendak Allah pada sedia kala. Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Jadi di rukun iman yang keenam, dua pegangan. Yang pertama, sekian perkara adalah perbuatan Allah. Yang keduanya, sekian perkara yang berlaku adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah dan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Perbuatan Allah atas jalanan ini Imam Abdul Mansur Al-Maturidi, perbuatan Allah qada, ketentuan Allah qadar. Pandangan Imam Asy'ari, perbuatan Allah qadar, ketentuan Allah qada. Macam sebut minggu lepas, saya akan bawa jalanan Imam Maturidi. Perbuatan Allah qada, ketentuan Allah qadar. Tetapi kita akan bicara ketentuan Allah terlebih dahulu. Bab ketentuan terlebih dahulu, barulah pergi kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah yang selaras dengan ilmu. Dia kena pergi kepada ilmu, yang mana dalam kitab Faridatul Faraid kita ni, di muka surat 8, tempat lain buka tak apa. Yang menentu ia Allah akan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Dia sebut sini ni.
yang muafakat dengan tak sebut sini. Hak perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah atas muafakat iradah. Hak kudrah perbuatan Allah atas muafakat iradah. Hak ketentuan Allah Subhanahu wa taala ni tidak sandar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia biasa kitabnya dia akan sandar ketentuan Allah Subhanahu wa taala muafakat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah tu qadar. Ketentuan Allah, ketetapan Allah. Allah mutuh, Allah netak pada sedia kala lagi. Ini qadar, ketentuan. Sekalian perkara yang sedang berlaku sekarang ni perbuatan Allah. Apa yang Tuhan perbuat sekarang ni itulah ketentuan Allah pada azal. Ketentuan Allah dengan makna ketetapan Allah, keputusan Allah. Itu mana ketentuan. Sebagaimana saya sebut melepasnya, terkadang ada bawakan dia terpesong di permulaan lagi. Ketentuan Allah ni bukan makna Allah netak, bukan makna Allah mutuh. Oh punah. Ketentuan Allah ni mana Allah tahu. Kalau Allah netak dah, kalau Allah mutuh dah, contohnya lah Allah netak dah, Allah mutuh dah seseorang beriman, seseorang tidak beriman, apa perlu lagi Allah utuskan Rasul? Kalau Allah netak dah. Ni. Dak ketentuan Allah mana apa? Allah tak mutu, Allah tak netak, Allah tahu je. Mana yang akan beriman dengan Rasul, mana yang tidak beriman dengan Rasul. Allah tak netak, Allah tak mutu, Allah hanya tahu. Kalau Allah netak mutu dah, Allah utus Rasul buat apa lagi? Kalau Allah netak mutu dah, rezeki kita banyak mana, maka apa perlu lagi kita berusaha buat kerja? Allah tak letak lagi kita buat kerja tu. Tapi Allah tahu rezeki kita banyak mana. Allah tak letak. Begitu kau dengan jodoh. Allah tak letak. Allah Ta'ala tahu jodoh kita dengan siapa-siapa. Kalau Allah letak dah, apa perlu lagi kita risik-risik? Dia kalau Allah letak dah, Allah tak letak lagi. Allah tak mutuh lagi rezeki jodoh kita dengan siapa. Sebab itulah kita kena risik. Ini bawakan ni dan di Aikim. Saya ada rakaman ni. Orang yang memang dikenali sangat-sangat. Saya terdengar ketika bawa kereta nak pergi hantar anak sekolah. Buka tu kebetulan ditajuk tu. Tapi dia rakaman. Dia panggil apa ni? Ulangan. Dia ada live hari sebelum hari Jumaat. Yang saya dengar tu dia punya ulangan pagi Ahad. Ketika atau nak sekolah. Lepas tu suruh orang usaha cari hak live tu, hak asal dia punya rakaman dia tu, dapatlah hak asal. Dengar dah pada awal pembicaraan sampai ke tempat tu. Memang terang-terang. Saya bawa rakaman ni kepada orang-orang ngaji, masing-masing cengang lah. Gitu sebab orang ni orang yang dikenali, orang yang memang orang agama memang respect lah. Memang terima. Bila dengar pada orang agama dengar, memang dia pun kejut, tak sangka macam mana boleh berpegang seumpama tu. Allah tidak menetap, Allah tidak memutuskan. Allah hanya mengetahui. Kalau Allah netak mutus, apa perlu Allah utus Rasul? Allah utus Rasul pun tu ketetapan Allah. Apa perlu kita buat kerja? Buat kerja tu pun ketetapan Allah. Apa perlu kita risik? Kita jadi risik kenang tu pun ketetapan Allah. Nak mikir kok mana lagi? Sekarang ni Allah menetapkan rezeki kita banyak ni. Banyaklah kita kata. Maka Allah menetapkan pada azal kita ni orang rajin. Jadi maknanya rezeki banyak ketetapan Allah, kita jadi rajin tu pun ketetapan Allah. Allah menetap kepada azal jodoh ni dua orang ni. Allah pertemukanlah dua orang tu sebelum tu. Dan Allah tetapkanlah bahawa hati dia jadi kenang, jadi suka.
Jadi bertemu tu pun ketetapan Allah. Jadi hati kenang apa? Terpauk apa panggil? Suka. Kenang tak suka lagi. Terpauk jadi suka apa? Sama je lah. Kenang ke, terpauk ke. Nah. Yelah, dia jumpa orang ramai dah. Comel dia betul ke dia jumpa sama-samanya. Tapi hati dia tak kenang. Jadi jumpa orang ni hati dia dikenang. Tengok. Sebab apa tu? Sebab tuan letak dah jauh dari dua orang. Daripada kenang tu lah tuan letak dah. Dia jadi girisik, gitanya. Jadi apa yang berlaku tu semua ketetapan Allah. Daripada temu, kenang, risik apa semua tu, sampailah kepada berkahwin, itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sekalian perkara. Tiba-tiba ketentuan Allah, bukan makna Allah letak, Allah mutu. Allah Ta'ala hanya mengetahui. Itu dia terpesong di makna ketentuan tu sendiri. Kita ketentuan lain, mengetahui lain. Tetapi ketentuan Allah selaras dengan mengetahui Allah. Apa yang Tuhan menentukan, itulah benda yang Tuhan tahu. Habis. Tapi ketentuan lain, mengetahui Allah lain. Ketentuan sifat iradah, mengetahui Allah sifat ilmu. Tapi apa yang Tuhan menentukan selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Bagi pada tahu. Tapi kita memang ketentuan Allah ni, kita akan pergi pada tahu, barulah kita boleh jelas. Kena pergi kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi menentu dengan mengetahui lain-lain. Tetapi menentu sedia kala, mengetahui sedia kala. Tanzizi koding belaka. Kenapa tanzizi koding bagi iradah, menentu sedia kala. Tanzizi koding bagi ilmu, mengetahui sedia kala. Tu samalah situ. Sama. Tetapi mengetahui, menentu lain, mengetahui lain. Yang kita cerita ni menentu ketentuan iradah. Dia panggil taksis. Kalau kita ngaji ilmu inkishaf. Inkishaf ni nyata melalui tahu tu. Taksis ni dengan makna Allah yang bersifat dengan iradah menentukan, menetapkan, mentaksiskan. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan, ketetapan, keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala yang selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hak dalam ayat fa'alun lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Taala melakukan akan barang yang ia kehendak, yurid. Barang yang ia kehendak, iradah. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan akan barang yang Allah kehendak. Bukan barang yang Allah tahu. Tetapi apa yang Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala mengetahui pada sedia kala. Itu je lah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala iza arada dengan fa'il madi, isyarat pada tanzizi qadim, apabila telah menghendaki oleh Allah. Telah menghendaki, bukan bila telah mengetahui. Tetapi apa yang Tuhan telah menghendaki, Tuhan telah mengetahui pada sedia kala. Iza arada iradah. Apabila Allah Taala menghendaki akan satu perkara, Allah Ta'ala mengadakan segera, sebagaimana seolah-olah Allah Ta'ala kata je kun, maka berlakulah perkara tersebut. Tapi Allah bukan lakukan dengan kun, sebab kun tu kalam takluk dilalah, bukan takluk taksir. Mengada ni dengan mengada tu kudrah, bukan kalam. Tapi segera Allah mengada, seolah seperti Allah kata je. Kun jadi, maka jadi, seolah gitu. Segera. Macam kita lah. Kadang-kadang kan, demo tak apa. Nak buat gapa-gapa, kata je jadi lalu. Kata jadi lalu tak?
Kata je jadi lalu, gitu. Kita buat dengan kata ke? Kata jadi lalu Makna apa tu? Makna dia kata je orang buat lalu Makna bukan buat dengan kata, buat dengan perbuatan. Tapi segeranya kita kata ke dia, mu ni royak kata jadi lalu. Maksud gitu. Bukan buat dengan kata, bukan buat dengan royak, buat dengan perbuatan. Jadi segera Tuhan buat seolah macam Tuhan kata je. Tapi nak ceritanya, iza arada, apabila telah menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menentu, mengetahui lain-lain. Menentu dengan makna Allah menetapkan, Allah memutuskan segala-gala perkara. Dah kalau Allah menetapkan, Allah memutuskan segala-gala perkara, jadi kita ni terikat lah. Kita kalau sebut terikat tu kerana kita berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Kita sebutlah terikat. Tapi hakikinya terikat pun tidak, sebab hakikinya kita tidak ada apa-apa. Cuma kita sebut terikat kerana kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang, ada pilihan dan perbuatan. Kalau gitu pilihan dan perbuatan terikat lah. Dah kalau Allah menentu, Allah menetap, kalau kita tak terikat, power benar kitanya pulaknya. Maknanya pilihan dan perbuatan kita yang kita berpegang, ada pilihan perbuatan terikat. Terikat lah. Dah kalau terikat, tak ada pilihan, memanglah hakikinya tak ada apa-apa. Bahkan kalau hakikinya terikat pun tidak, sebab memang kita tidak ada apa-apa peranan sekalipun. Kesemuanya adalah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sekalian perkara. Ni kadang-kadang cerita gitu kok, Allah tak ada benda kita. Tak boleh nak terima. Dah sekarang ni terima dok. Sekalian perkara yang berlaku ni Allah buat. Terimalah rukun iman. Apa yang Allah buat tu sebagaimana apa yang Allah Ta'ala nentu. Lah rukun iman. Dah kalau gitu, apa kita lagi? Apa lagi kita? Apa lagi? Dah lah takkan siapa tak ada peranan langsung. Tuan ni sekalian perkara ni. Maknanya, kalau pergi kepada kata hakikinya tak ada apa satu, tu kanjah mula, kejut semula, hak ni tak ada lagi ni. Perkataan sekalian perkara tu ada. Tetapi apa makna sekian perkara? Makna sekian perkara segala-galanya lah. Dah kalau segala-galanya, apa lagi kita ada bendanya? Kena pergi kat mana lagi? Sebab orang cerdik-cerdik pandai belaka. Sekalian perkara, okeylah, faham. Segala-gala, okey, tak ada isu, faham. Tapi takkan orang jahat. Pulak dah. Jadi mula kata sekian perkara, segala-gala, okey, saya faham waktu. Tak ada isu dah di situ. Memang sekalian perkara, segala-gala daripada Allah. Tapi tu banyak pula hok nak lucu dah sekalian perkara tu. Jadi payah mana ni? Dia kena muzakarah. Biar faham dulu ni. Sekalian perkara kita ni nak sapa ke alih tak bertajuk rukun yang kenang ni, sekalian perkara ni berkali 1000 kali. 1000 kali royak berkali dah. Nak alih ke habis tajuk rukun yang kenang ni. Sekalian perkara, segala-galanya, kesemuanya, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sekian perkara ni hak berlaku di bumi, hak berlaku di langit, hak berlaku di dunia, hak berlaku di akhirat, baik ke, jahat ke, besar ke, kecil ke, habis hayat dah guna. Kena tukar bahasa lain pula dah. Kalau ni kan ada pakai bahasa Melayu saja, kena pakai bahasa lain kata. Kena pergi belajar pula bahasa putih kata gapo, bahasa Cina kata gapo. Dah faham juga sekian perkara, sekalian perkara. Apabila sekalian perkara, ketentuan dan perbuatan Allah, mana kita apa? Tak ada.
Itu hakiki dia. Ini hak sebenar-benar. Tapi hak ada di ingatan hati kitanya adalah hak zahir. Hak zahir ni lah. Kita yang memilih, kita yang buat, kita yang memilih, kita yang buat. Ini hak zahir depan mata kita. Hak ni hak terikat di hati kitanya. Tapi hak ni pegangan kemah dah dalam. Tak lucu dah hak ni. Tapi di ingatan hati tak ada hak ni. Sebab ingatan hati, di hati kitanya, kita hanya pandang zahir. Hak ketentuan dan perbuatan Allah ini gaib. Ketentuan Allah pada azal, malaikat pun tak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Nabi Rasul pun tak tahu. Hak kita nampaknya perbuatan Allah sekarang. Hak perbuatan Allah sekarang pun kita tak nampak. Cuma yang kita nampaknya perbuatan yang berlaku, kita nampak. Ketentuan Allah pada azal, malaikat pun tak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Hak perbuatan Allah sekarang kita nampak lah. Bukan nampak perbuatan Allah, nampak terhasil perbuatan, nampak jadi perbuatan, bergerak diam, kita nampak perbuatan tu. Dan kita nampak dok perbuatan tu mari daripada Allah Ta'ala. Tak nampak juga. Ni kata qada ni benda gaib. Benda gaib. Ni kena ngaji molek nak tanam di akidah ni. Benda ni benda yang tak boleh nak fikir dengan akal. Benda yang tak boleh nak dia buktikan. Nak buktikan macam mana? Nak buktikan bahawa gerak diam tu Allah buat. Nak buktikan macam mana benda gaib. Kita kenyang Allah buat, bukan nasi buat. Nak buktikan macam mana itu benda gaib. Ini semua benda gaib belaka. Dia benda gaib tak boleh bukti belaka dengan secara zahir. Cuba buktikan malaikat ada. Buktikan malaikat ada. Boleh buktikan malaikat ada? Ni kiri kanan malaikat ada ni. Buktikan. Tak nak buktikan. Ini gaib. Buktikan ada persoalan barzah. Buktikan. Buktikan. Masuk kamera ke dalam tanah. Masuk apa? Bukan hak dalam tanah tu. Hak dalam cermin tu. Hak ada tu. Hak apa? Markah tu kan. Markah Filipin tu kan dia dak tanah kan. Dia buat cermin tu kan. Nampak ke apa? Nampak alam barzah. Nampak dia kena katak. Memanglah dia kena katak, dia kafir. Nampak? Buktikan. Tak boleh buktikan. Ini benda gaib ni. Jadi walaupun perbuatan Allah tu berlaku setiap saat sekarang pun gaib, yang zahir pada kitanya adalah perbuatan makhluk. Tak zahir. Ini perkara gaib ni. Ada kena kemah molek. Cukup mudah sebab sekalian perkara simple saja. Walaupun kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan tetap masuk di bawah sekalian perkara. Tetapi apabila sekalian perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah dan ketetapan daripada Allah, maknanya kita apa lagi? Tak ada lah kita. Hakikilah. Hak kita kata tu itu hanya percakapan. Hak sebenar-benar tak ada lah kitanya. Tak ada apa-apa peranan. Sebab kita makhluk Allah yang lemah. Kita kena faham tahap lemah makhluk Allah ni bukan lemah daripada menjadikan langit dan bumi. Bukan hanya lemah daripada nak menjadikan walaupun hanya seekor semut. Ni kata lemah. Lemahnya manusia. Semut halus tu pun tak boleh nak buat. Tu panggil lemah. Bukan lemah tu je. Kita lemah tak ada apa-apa peranan. Tu lemah kita. Ni nak kenal diri kita. Allah yang kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa atas tiap sesuatu. Kuasa Allah dengan mana apa? Kesemua yang berlaku ni adalah duduk di bawah umum ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makna semua yang berlaku ni adalah perbuatan Allah yang bersifat nukrah. Itu panggil kuasa Allah. Mana apa? Semua mari daripada Allah belaka. Itu kuasa. Lemah kita mana apa lemah? Peranan kita sebesar zarah pun tidak ada. Itu lemah makhluk. Itu nak kenal diri, nak kenal Allah. Diri yang lemah, Allah yang kuasa. Jangan kita faham lemah kita hanya lemah daripada tadilah. Buat langit, buat bumi.
kemudian hak kecil-kecil ni perbuatan kita. Kuasa dah tu. Dah kalau kita boleh menjadikan pekerjaan bukan datang dari perbuatan Allah, hak kuasa dah tu. Tuhan dah orang panggilnya. Tapi Tuhan yang kecil lah, bukan Tuhan yang besar. Kita bukan Tuhan, kita makhluk. Makhluk lemah. Lemah macam mana? Lemah tanpa ada sebarang peranan. Itu makhluk yang lemah. Sebab apa? Sebab sekalian yang berlaku perbuatan Allah. Sekalian yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala. Itu je. Tak ada apa-apa pun, setakat tu je. Hak pegangan kitanya. Tak ada payah-payah pun. Apa masalah kitanya? Cuma kita nak aturlah pula. Kalau hak perkara jahat, percakapannya macam mana? Tu bab lain pula nak atur tu. Perkara jahat jangan sandar kepada Allah di sebuah percakapan. Ni kita cerita ni pegangan. Sekalian perkara baik dan jahat, sekian perkara perbuatan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perkara. Ini yang berlaku perbuatan Allah, muafakat kehendak Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah. Kita terikat. Sebab apa kita sebut terikat? Sebab pada zahirnya kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Tapi hakikinya terikat pun tidak ada kita, sebab kita tidak ada apa-apa. Tapi kita ahli sunnah jemaah wajib kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan ni mutlak ke tak? Terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Baru cerita bab terikat. Sebab kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hak terikat tadi, kalau terikat tak ada pilihan lah. Hakikinya balik kepada asal, kita tidak ada apa-apa peranan. Itu je. Hak berlaku ni sekarang ni, hak berlaku sekarang ni lah ketentuan dan perbuatan Allah. Tu timbul macam-macam pula. Kalau gitu ustaz, kita ni macam tunggu kayu. Sekarang ni Tuhan buat kita jadi orang ke jadi tunggu kayu? Apa nak kata jadi macam tunggu kayu? Kalau Tuhan buat kita tunggu kayu lah kitanya. Tuhan buat dalam keadaan diam tanpa bergerak. Sekarang ni Tuhan buat kita sebagai manusia. Bila manusia ni ada gerak diam. Gerak diam itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Yang hidup mikir, kalau kita ada benda tak buat gapo-gapo. Tak buat gapo-gapo. Apa memang kita buat sama-sama. Ni kita duduk sok-sak bernafas ni. Tak buat ke? Kita duduk tak terbalik ni. Tak buat ke? Kita buka mata tengok tu. Tak buat ke? Kita pasang telinga dengar tu. Tak buat ke? Tu buat lah tu. Kenapa tak buat gapo-gaponya? Tapi apa yang kita buat, itulah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Ni siapa pengkak tak buat gapo-gapo ustaz. Nak senyak je dia kata. Dah tak ada gapo satu kita. Dia pun pening, kita pun pening. Apa masalahnya? Kita buat gapo nak diam. Dia tak mau balik orang kali dak akan keras je tu. Apa mak haji tak balik ah? Tak ada gapo. Tak mau gerak, tak ada gapo gitu. Tidak sedar tu. Dia duduk menapah sok-sak tu tak buat apa. Bila sebut kata, ada satu kelas. Sebut kata perbuatan tu tak boleh bekah. Kalau gitu ustaz saya tak mau pergi kerja esok. Tak mau pergi kerja. Apa tak boleh bekah? Tak boleh bekah. Tak mau pergi kerja. Dalam hidup kerja siang malang kan. Buat kerja, terhasil kerja jadi. Sekarang ni tak boleh bekah sebenarnya kerjaan kita. Dia tak mau kerja esok, dia kata. Kalau kita haji kata tak sudut makan tak sudut makan lah sebab kenyang Allah buat, bukan nasib buat. Kalau tak makan mati tu tuan takdir mati dah tu. Saya pening sangat. Siapa tak mau kerja, kita kata tak usah makan, dia tak mau kerja, tak berkah. Jadi kalau kita tak tanam akidah, memang kita akan berpegang dengan hak zahir. Hak zahir kita belaka. Ketentuan Allah, perbuatan Allah gaib. Macam mana kita nak berpegang? Akhirnya kita berpegang, perbuatan tu mutlak kita. Habis ada benda kan? Jadi sekian perkara, ketentuan
dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku nilah ketentuan dan perbuatan Allah. Kita duk tajuk ketentuan lagi ni. Tak pergi lagi pada gulungan-gulungan yang menafikan ketentuan yang dia panggil qadariyah tu. Kita pergi bicara waktu lah pulaknya. Kemudian pergi pula pada ketentuan hak azali dengan ketentuan hak tercatat di Lauh Mahfuz. Di bawah tajuk ketentuan. Cuma saya sebut tadinya kena faham molek hak ketentuan dengan makna ketetapan keputusan Allah, bukan dengan makna mengetahui, tetapi ketetapan dan keputusan Allah selaras dengan apa yang Tuhan mengetahui. Sebab kalaulah ketentuan dengan makna bukan Tuhan letak, Tuhan mutu, di ketentuan iradat tu salah dah. Iradat menentu, ilmu mengetahui. Yang kita duk cerita ni iradat menentu segala-gala perkara pada azal, pada sedia kala. Dan insya-Allah minggu depan kita sambung persoalan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, keputusan ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Wallahu a'lam.